Kenapa anak muda perlu menyimpan emas bahagian kedua? Alhamdulillah, saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki merupakan authorized dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat dan juga buku Misi Bebas Hutang. Jadi tuan-tuan yang nak mahir tentang ilmu emas dan juga pengurusan keuangan, sila baca kedua-dua buku yang ditulis oleh mentor saya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 2-3 hari lepas saya dah berkongsi kenapa anak muda perlu menyimpan emas bahagian pertama, iaitu sebagai bayaran balik pinjaman pendidikan, yang kedua sebagai simpanan kecemasan. Dan hari ini saya ingin berkongsi part bahagian yang kedua. Bahagian kedua ialah sebagai modal untuk memiliki aset. Jadi tuan-tuan yang dimiliki Allah SWT, seseorang ni sebagai seorang anak muda, banyak perkara yang dia nak capai. Baru habis belajar ataupun baru mula bekerja. Jadi apa aset pun masih belum ada lagi. Kereta belum ada, motor belum ada, tanah belum ada, rumah belum ada. Jadi masa ni lah untuk itulah emas diperlukan. Emas ni diperlukan untuk dijadikan sebagai modal untuk kita memiliki aset. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kalau kita beli rumah rumah yang dah siap ataupun flat, apartment, kita perlu sekurang-kurangnya perlu bayar sebanyak 10% daripada harga rumah tersebut. Kalau rumah 100,000, kita kena sediakan 10,000. 10,000 untuk deposit sahaja. Kalau harga rumah 150,000, maka deposit sahaja 15,000. Kalau harga rumah harga 200,000, maka deposit sahaja sebanyak 20,000. Jadi macam mana nak dapat 10,000, 15,000, 20,000 ni? Jadi cara yang terbaik, cara yang termudah, cara yang paling selamat untuk elak kebocoran wang, untuk memiliki aset-aset tersebut sebagai modal untuk kita memiliki aset tersebut, adalah dengan kita menyimpan emas ini. Kita simpan dulu. Okey, kita target berapa? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita nak memiliki emas. Kita nak memiliki rumah. Jadi kita target, tahun ni aku perlu ada berapa gram emas. Tahun depan perlu ada berapa nilai gram emas. Tahun depan sekali lagi berapa gram emas yang perlu aku ada. Jadi cukup 3 tahun matlamat simpanan kita untuk modal memiliki aset tersebut. Maka kita boleh jual emas-emas tersebut untuk dijadikan modal untuk kita beli aset kita tersebut. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimiliki oleh Allah SWT, ramai orang nak ada rumah sendiri, nak ada tanah sendiri, nak ada kediaman dia sendiri. Tak kisahlah rumah kecil ke, rumah besar ke, banglo ke, flat ke, apartment ke. Jadi memang kita perlu ada modal. Jadi untuk kumpul modal, cara yang terbaik, cara yang termudah, cara yang termurah adalah dengan kita memiliki aset, memiliki emas. Jadi emas-emas inilah merupakan emas inilah sebagai modal untuk kita memiliki aset yang lebih besar. Jadi tuan-tuan, aset ni kebiasaan ada 3. Tanah, rumah ataupun emas. Tanah, rumah ataupun emas. Jazakillah. Terima kasih kepada Kak Cha. Tetapkan target dalam simpanan emas. Betul. Jadi ini adalah salah satu target yang sangat-sangat bagus bagi anak muda yang nak memiliki hartanah. Maka kita boleh kumpul duit melalui emas-emas ni. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak beli rumah, kita tak boleh beli sikit-sikit. Kita tak boleh beli bumbung sahaja, kita tak boleh beli tiang sahaja, kita tak boleh beli dinding sahaja, nak beli bilik sahaja, tandas sahaja, tak boleh. Jadi sebab itulah untuk kita memiliki aset hartanah ataupun tanah ni memerlukan modal yang sangat besar. Berbeza dengan emas, kita boleh kumpul sedikit demi sedikit, 1 gram, 1 gram, 1 gram. Apabila dah cukup gram yang kita nak, apabila dah cukup modal daripada emas tersebut, maka kita jual emas-emas tersebut untuk kita memiliki ataupun untuk kita tukar aset emas kepada aset tanah ataupun aset rumah. Jadi itu salah satu kenapa anak muda perlu menyimpan emas. Yang kedua, sebagai hantaran perkahwinan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, semalam saya berjumpa dengan satu orang anak muda umur 18 tahun. Sekarang tahun ni insya-Allah baru dia ambil SPM. Baru umur 18 tahun, saya beritahu penerangan kepada dia berkaitan dengan simpanan emas untuk hantaran perkahwinan. Dan perkara ini membuka mata dia, membuka peluang dia, membuka minda dia. Dia kata, betul lah, memang perlu simpan emas untuk perkahwinan. Sebab apa tuan-tuan? Walaupun kita tidak ada calon lagi,
Bagi anak muda, walaupun kita tak ada calon lagi, tidak ada siapa, tak tahu lagi siapa pasangan kita, tak kenal lagi, batang hidung, bayang pun tak ada lagi, tapi insya-Allah satu hari lagi kita akan kahwin. Satu hari lagi kita akan kahwin. Jadi kita tak nak apabila pasangan tu dah ada, jodoh tu dah ada, kita pula rasa takut untuk proceed. Sebab apa? Sebab simpanan tak ada. Dana untuk perkahwinan, dana untuk hantaran, dana untuk perkahwinan tak ada. Jadi terima kasih kepada Cikgu Uzair bersama-sama saya pada tengah hari ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang berkala Allah Taala, apabila maksudnya kalau kita dah buat persediaan daripada sekarang umur 18 tahun, kita buat persediaan kemungkinan kahwin pada umur 25 tahun. Jadi kita ada masa 7 tahun, umur 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ada 8 tahun lebih kurang, selama 8 tahun. Jadi 8 tahun inilah kita konsisten menyimpan. Tak boleh simpan 100 bulan pun tak apa. Simpan 100 bulan, simpan 100 bulan, simpan 100 bulan, simpan 100 bulan. Tak cukup 1 tahun kita dah boleh keluarkan 1 dinar. Tak, tahun kedua kita simpan 100, kita dah ada 2 dinar. Kita tahun ketiga kita simpan lagi. Simpan. Insya-Allah pada umur 25 kita dah ada modal yang cukup untuk kita berkahwin. Jadi tuan-tuan, emas sangat-sangat bernilai, sangat-sangat bagus untuk dijadikan hantaran perkahwinan. Ada orang, dia macam sepupu saya baru ni, dia buat hantaran. Dia buat hantaran dengan apa? Dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan menggunakan 5 dinar emas. Dia buat hantaran menggunakan 5 dinar emas. Jadi tuan-tuan, daripada awal dia menyimpan, memang target dia untuk sebagai hantaran perkahwinan. Jadi alhamdulillah, pada waktu perkahwinan dia baru ni, dia telah berjaya menjadikan dinar-dinar ini sebagai hantaran. Jadi ada setengah perempuan, dia tak nak dalam bentuk emas, tak nak dalam bentuk dinar macam ni. Jadi kalau kita dah menyimpan dinar-dinar macam ni, okey, pada satu hari kita dah nak kahwin, maka dinar-dinar ini bukan tak guna, malah kita boleh tukar dinar-dinar tersebut ke dalam bentuk duit. Dia kata, saya tak nak dalam bentuk emas 999. Saya tak nak emas dalam bentuk dinar atau dalam bentuk dinar ni. Saya tak nak 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar. Saya nak dalam bentuk duit. Okey, tak apa. Emas ni juga adalah duit. Jadi kita boleh jual emas ni. Kita boleh jual emas ni kepada sesiapa sahaja, ataupun kita jual kepada public goods sendiri, ataupun kita jual ke Arahnu. Mana-mana pajak gadai Arahnu, kita jual, kita akan dapat cash dalam masa yang sangat singkat. Hanya bawa IC kita, hanya bawa emas kita, kita tukar, maka kita dah dapat cash, maka duit-duit tersebut kita dah boleh jadikan sebagai hantaran kita. Bubuh dalam album duit cantik-cantik. Dia nak 7,000 ke 9,000 pun kita tak kisah. Sebab apa? Sebab kita dah ada modal untuk berkahwin. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sangat bagus orang muda memulakan simpanan emas. Pertama sebagai modal untuk memiliki aset, yang kedua sebagai hantaran perkahwinan. Mula dulu. Mula daripada sekarang, letak target aku simpan emas untuk kahwin. Mula dulu aku simpan emas, bagi yang dah kahwin, aku simpan emas untuk memiliki aset, modal aset seperti tanah ataupun rumah. Jadi simpan. Apabila dah capai target kita tersebut, maka kita jual emas-emas kita untuk kita dapatkan cash. Kita boleh jadikan modal untuk memiliki aset, ataupun modal untuk kita berkahwin, untuk kenduri ataupun kehidupan selepas kahwin nanti. Jadi apabila kita dah ada perancangan, maka apabila sampai satu masa tu kita tidak berhutang. Sesiapa yang ada emas, dia dah buat preparation, dia dah buat persediaan. Apabila sampai pada satu masa dia nak guna duit sebagai untuk memiliki rumah, tanah ataupun untuk berkahwin, dia tak berhutang dengan siapa-siapa. Dia tak berhutang dengan mak dia, tak berhutang dengan ayah dia, tak berhutang dengan adik-beradik dia, tak berhutang dengan sepupu-sepapat dia. Dan yang penting, dia tak berhutang dengan bank. Ramai orang dia nak kahwin, dia berhutang dengan bank. Pinjam dengan bank 10,000, 20,000, 30,000. Akhir sekali 10 tahun dah berkahwin, anak-anak dah besar dah masuk sekolah rendah dah. Jadi anak-anak tersebut pun, walaupun anak dah besar, hutang perkahwinan tu masih tetap lagi kita bayar. Masih lagi kita bayar. Jadi anak-anak jadi macam seolah-olah anak bank. Jadi kita bayar lagi ke bank. Sebab apa? Sebab hutang perkahwinan kita tadi. Jadi sekadar itu sajalah perkongsian saya pada
tengah hari ini. Jadi apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi tuan-tuan, yang langkah paling bagus sekali ialah mula sekarang. Mula sekarang, jangan bertangguh lagi. Berapa lama dah kita bertangguh? Ramai orang bekerja bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tetapi tidak ada simpanan walaupun 1,000. Tidak ada simpanan walaupun 1,000. Ini bukan reka-reka. Kajian telah buat 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walaupun 1,000. Walaupun dah bekerja bertahun-tahun dah. Nah, jadi hanya 25% sahaja ada simpanan melebihi 1,000. Maksudnya kalau 100 orang, 75 orang tidak ada simpanan walaupun 1,000. Hanya 25 orang ada simpanan 1,000. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah ada 1 dinar sahaja, tuan-tuan dah ada aset, dah ada duit melebihi RM1,000. Jadi apabila berlaku kecemasan, tuan-tuan tak meminjam dengan orang. Apatah lagi nak jumpa dengan ahlong. Nah, jadi tuan-tuan, mulakan sekarang. Boleh hubungi saya akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas pertama. InsyaAllah saya bimbing tuan-tuan daripada simpanan yang pertama bermula dengan RM100. Tuan-tuan akan dapat 1 gram. Daripada 1 gram jadi 2 gram. 2 gram jadi 5 gram. Jadi 10 gram. InsyaAllah dengan 10 gram tuan-tuan tingkat lagi simpanan jadi 50 gram, 100 gram. InsyaAllah segala matlamat keuangan tuan-tuan mudah dicapai dengan menggunakan emas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.